Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Aktiviti kamu pada hari ini ialah menonton video berkaitan dengan panduan pelaksanaan kerja lapangan geografi tingkatan 3. Pada slide yang pertama menunjukkan format laporan kerja lapangan. Dalam format laporan kerja lapangan, kamu mesti ada aspek-aspek berikut. Nomor 1, penghargaan. Nomor 2, pendahuluan. Nomor 3, objektif kerja lapangan. Nomor 4, kawasan kerja lapangan. Kelima, kaidah kajian. Keenam, laporan hasil kajian. Ketujuh, rumusan. Ke-8, rujukan. Ke-9, lampiran. Slide seterusnya ialah berkaitan dengan tajuk kajian lapangan Geografi tingkatan 3 SMK Kelombong tahun 2020. Tajuk yang perlu kamu buat kajian pada tahun ini ialah kajian tentang jenis-jenis pengangkutan pelajar tingkatan 3 SMK Kelombong ke sekolah. Jadi, kamu boleh memilih mana-mana responden yang bersekolah di SMK Kelombong dan berada di tingkatan 3. Bagi aspek objektif kerja lapangan, telah ditetapkan 5 objektif yang kamu harus laksanakan dalam kerja lapangan ini. Yang pertama, menyatakan definisi pengangkutan. Yang kedua, melukis kawasan kajian atau melukis pelan sekolah SMK Kelombong. Yang ketiga, menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian. Yang keempat, menghuraikan 3 masalah pengangkutan yang dihadapi oleh responden atau murid yang dikaji. Yang kelima, menghuraikan 3 cadangan untuk mengatasi masalah responden. Seterusnya, ditunjukkan kaidah kajian untuk mendapatkan maklumat. Ada 3 cara untuk kamu mendapatkan maklumat dalam kerja lapangan ini. Yang pertama, kamu boleh merujuk buku teks, internet, atau majalah. Yang kedua, kamu boleh membuat soal selidik dan responden yang ditetapkan ialah 10 orang sahaja. Jadi kamu kena sediakan 10 borang soal selidik. Yang ketiga, kamu boleh membuat temu bual untuk mendapatkan maklumat daripada orang sumber. Kamu boleh memilih 3 orang responden. Sekiranya kamu ada kaidah-kaidah yang lain, adalah digalakkan untuk digunakan. Untuk panduan teknik pengumpulan maklumat, sekiranya kamu menggunakan kaidah soal selidik, kamu boleh mendapatkan jawaban daripada responden melalui contohnya SMS, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi, apabila kamu sudah mendapat jawaban daripada responden tersebut, kamu harus tulis jawaban mereka di dalam borang soal selidik yang telah kamu sediakan. Teknik yang kedua, sekiranya kamu menggunakan kaidah temu bual, sebagai bukti kamu telah melakukan temu bual, kamu boleh bersuah foto atau bergambar dengan orang sumber mengikut SOP semasa kita dalam PKPB. Gambar-gambar yang kamu sertakan di dalam lampiran nanti haruslah berpenutup mulut dan jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Bagi bahan-bahan bertulis, kamu boleh buat pembacaan di dalam buku teks, di dalam internet,
di dalam majalah atau apa-apa sumber yang lain. Sekiranya kamu sudah mengumpulkan maklumat yang lengkap, kamu bolehlah mula menulis laporan. Untuk aspek yang pertama yaitu penghargaan, kamu wajib memberikan penghargaan kepada 3 pihak, yaitu ibu bapak, rekan-rekan kamu, dan guru mata pelajaran. Di bawah, cikgu berikan satu contoh ayat untuk menulis penghargaan. Oke, contohnya, saya mengucapkan terima kasih kepada, kamu masukkan 3 pihak yang wajib diberi penghargaan dan sambung karena banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja lapangan ini. Kamu boleh membina ayat yang sesuai bagi kamu. Dalam aspek pendahuluan, kamu boleh menulis dengan cara menyatakan sedikit latar belakang SMK Kolombong seperti kedudukan, jarak dari rumah Anda, dan keadaan fisikal di persekitaran atau keadaan bentuk muka bumi. Seterusnya, kaitkan dengan tajuk kajian lapangan Anda. Ayat contoh yang cikgu bina seperti berikut. SMK Kolombong terletak di daerah Inanam, Sabah. Jarak SMK Kolombong dari rumah saya lebih kurang 3 km atau 30 menit berjalan kaki atau Rm 1 ringgit tambang menaiki bus. SMK Kolombong terletak di kawasan berbukit sederhana tinggi. Saya memilih SMK Kolombong sebagai kawasan kajian saya karena kebanyakan murid datang ke sekolah menggunakan pelbagai jenis kendaraan. Anda boleh membuat contoh ayat Anda sendiri. Oke, untuk pernyataan jarak, Anda boleh menyertakan jarak mutlak atau memilih meletak jarak relatif. Aspek pelaporan yang seterusnya ialah cara melukis pelan atau peta sekolah. Untuk melukis peta lakaran kawasan sekolah, kamu haruslah melukis dengan pandangan mata halang atau eagle eyes atau pandangan dari atas. Di dalam peta lakar kamu mesti ada aspek berikut. Yang pertama tajuk, yang kedua petunjuk, yang ketiga simbol budaya dan fisikal, yang keempat arah mata angin utara, yang kelima pemidang atau bode atau kotak segi 4. Sekiranya kesemua aspek ini tidak muat di dalam satu muka surat, untuk petunjuk dan simbol budaya fisikal, kamu boleh letak di muka surat yang berasingan. Sekiranya borang soal selidik yang kamu sediakan sudah lengkap dijawab oleh 10 orang responden, kamu bolehlah memproses maklumat yang kamu peroleh. Caranya ialah pindahkan maklumat ke dalam jadwal, kemudian kamu mesti melukis graf atau chart tapai, dan selepas graf atau chart tapai itu siap, kamu wajib membuat tafsiran. Untuk cara mentafsir atau cara melukis graf dan chart tapai, kamu boleh buat
rujukan di bab 1 dan bab 2 buku teks tingkatan 3. Di dalam slide ini, Cikgu akan memberikan contoh bagaimana kamu boleh memindahkan maklumat di dalam borang soal selidik kepada bentuk jadwal. Oke, bagi teks yang berwarna hijau, itu adalah tajuk jadwal. Kemudian di dalam petak tersebut terdapat jenis pengangkutan dan bilangan murid yang menggunakannya. Oke, so sebelum kamu boleh menulis atau sebelum boleh melukis graf atau cartapai, kamu mesti bina jadwal terlebih dahulu. Di dalam aspek menulis laporan berkaitan masalah pengangkutan, kamu boleh huraikan sekurang-kurangnya 3 masalah pengangkutan yang dihadapi murid atau responden. Oke, masalah berdasarkan jawaban responden melalui soal selidik atau temu bual. Jadi kamu tidak boleh menyatakan masalah pengangkutan selain daripada yang dijawab oleh responden di dalam borang soal selidik atau melalui temu bual dengan orang sumber. Untuk menulis laporan berkaitan dengan cadangan mengatasi masalah yang dihadapi oleh responden, kamu mesti huraikan sekurang-kurangnya 3 cadangan mengatasi masalah pengangkutan yang dihadapi murid. Cadangan yang kamu tulis mestilah berdasarkan jawaban responden melalui soal selidik atau temu bual dengan orang sumber. Bagi pelaporan yang terakhir, yaitu bahagian rumusan atau kesimpulan, kamu bolehlah menyatakan tentang pengalaman kamu sepanjang menjalankan kerja lapangan ini. Apa-apa pengalaman yang kamu pernah hadapi boleh ditulis. Untuk penulisan sumber rujukan, kamu bolehlah mengikut contoh-contoh yang Cikgu berikan di dalam slide ini, yaitu untuk yang pertama buku, yang kedua internet, yang ketiga temu bual dengan orang sumber. Ini adalah aspek yang terakhir dalam keseluruhan kajian lapangan kamu, yaitu bahagian lampiran. Dalam bahagian lampiran ini, kamu cuma perlu sertakan semua borang soal selidik yang lengkap dengan jawaban, gambar swafoto dengan orang sumber atau temu bual yang mengikut SOP PKPB, dan seterusnya apa-apa bahan rujukan bercetak. Jadi semua bahan-bahan untuk lampiran ini kamu cuma kumpulkan dan letak di bahagian muka surat paling belakang. Oke, demikian tadi slide yang Cikgu paparkan berkaitan dengan panduan pelaksanaan kerja lapangan untuk pelajar tingkatan 3. Oke, so ini adalah tarik-tarik yang kamu mesti ingat. Oke, pelaksanaan kerja lapangan ini kita akan mulakan pada 19 hari bulan 10 2020 bersamaan hari Isnin dan akan mengambil masa selama 3 minggu. Jadi tarik akhir untuk kamu menyiapkan tugasan kamu ialah pada 2 hari bulan 11 2020. Jadi sekiranya sudah siap, oke, peruntukan markah untuk
kerja lapangan ini ialah 20% daripada marka peperiksaan akhir tahun. Oke. Pernyataan yang penting juga, penulisan untuk laporan hasil kajian lapangan kamu hanya boleh dibuat dalam bentuk tulisan tangan sahaja. Tidak dibenarkan menggunakan komputer. Oke, untuk cara penghantaran, penghantaran kerja lapangan yang sudah siap, kita akan Cikgu akan mula pungut pada 3 hari bulan 11 tahun 2020, tetapi sekiranya PKPB ini dilanjutkan selepas tarik tersebut, nanti Cikgu akan maklumkan cara penghantaran yang bersesuaian. Oke, mudah-mudahan dengan penerangan Cikgu tadi, kamu boleh melaksanakan kerja lapangan ini dengan mudah. Oke, kamu berusaha, siapkan, dan pastikan dapat marka yang baik. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa tolong Cikgu subscribe ya. Oke, thank you.